وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Jalla wa'ala kerana dengan rahmat dan inayahnya Allah mengizinkan kita untuk berada di sini pada malam ini, dan semoga kita istiqamah dan semoga niat kita sentiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang perkara-perkara yang dapat merosakkan amal ibadah kita, dan niat kita tak lain tak bukan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kepadanya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung. Kita dah habis muqaddimah Riyadhus Shalihin, dan insya-Allah kita akan masuk bab pertama kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang pertama. Sebelum tu memang kuliah macam biasa je, sebab ada setengah tempat memang suruh kami pendekkan kuliah. Tapi kalau tanya saya, sama je pendek tak pendek ni. Dia kalau batal ataupun diteruskan, itu ada beza lah kalau tanya saya. Tapi kalau pendek tak pendek, serupa je. Tuan-tuan, sebelum kita teruskan, saya nak ambil kesempatan lah. Saya nak kongsi tentang isu semasa sekarang ni, sebab benda ni sebahagian daripada ilmu jugalah. Saya ni kerja hospital, tuan-tuan. Saya kerja kat IJN. Jadi kami ni banyak lah sembang dengan doktor-doktor perubatan dan sebagainya, dan kita memang orang kata follow dekat lah, very closely dengan isu COVID-19 ni. Saya ni bukanlah nak menakut-nakutkan orang, tapi kita tak boleh ambil mudah lah isu COVID-19 ni, kita tak boleh ambil mudah. Kalau tuan-tuan nak tahu, pasukan perubatan semuanya bimbang sebab takut dia jadi satu tersebar dengan di luar kawalan. Sekarang ni Hospital Sungai Buloh, yang mana Hospital Sungai Buloh ni center untuk infection control disease. Dia ni specialize dalam infection control ni, yang wabak-wabak penyakit penularan ni. Dan sekarang ni dia ni start sending out, keluarkan pesakit-pesakit yang tak ada kena-mengena dengan coronavirus. Dan pesakit-pesakit kardiotorasik ni dah start masuk lah ke hospital-hospital kami dan hospital lain kan. Sebab kita nak cater, Hospital Sungai Buloh nak cater kalau ada pertambahan pesakit yang tak dijangka. Dan duka cita dia maklumkan, ijtimak ikhwan kita baru-baru ni, yang ijtimak tabligh ni, memang sesuatu yang kalau tanya saya secara peribadi tidak patut dilakukan lah. Tapi dah terjadi dah pun tak apa, cuma kena bagi tahu kawan-kawan kita, ikhwan tabligh kita ni, tolong bagi tahu, pergilah check, pergilah buat saringan kesihatan. Sebab tuan-tuan, Itali lockdown dalam masa kurang daripada seminggu disebabkan ignorant, disebabkan rasa macam tak ada apa benda. Dan sebahagian daripada komuniti Itali, sebab dia orang ni kuat Kristian, memang dia orang ni rasa macam dia orang ni protected dan sebagainya lah kan. Tengok-tengok dalam masa tak sampai seminggu, sekarang ni Itali totally lockdown, tak boleh keluar rumah. Merasalah darurat yang sebenar-benar darurat. Kalau darurat komunis boleh juga orang berani keluar-keluar curi-curi. Ini darurat penyakit, orang dah tak nak keluar, tuan-tuan. Masa tu makanan semua, fikirlah kan, income lagi apa benda semua. Cuma kerajaan Itali bantu rakyat lah. Dia punya loan, installment dan sebagainya semua di hold kan. Dan mana yang supply makanan semua dia orang ni cuba bagi. Tapi kita tak nak lah sampai macam tu. Dan baru-baru ni fatwa keluar dekat negeri Perlis kan. Saya secara peribadi memang saya setuju sangatlah untuk digantikan solat Jumaat dengan solat Zuhur. Sebab dalam hadis pun banyak hadis, ada banyak riwayat berbagai lafaz menyebut bagaimana Nabi SAW daripada Nafi', daripada Ibn Abbas menceritakan bagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabat tidak datang ke masjid
sallu fi buyutikum, solatlah di rumah kau. Kan kalimah azan dah viral lah yang dekat Kuwait ni kan. Itu memang sebahagian daripada sunnah tuan-tuan, yang mana kita harap kita tak dapat lalu lah. Sunnah yang kita harap kita tak pernah merasainya. Bila mana termasuk kalau hujan semua tak apalah, tapi kita ni memang negara yang hujan, susahlah kita nak lalu benda tu. Tapi kalau sebab wabak kita terpaksa melalui pengalaman tu, benda yang kita tak nak lah kalau boleh kan. Tapi dekat Kuwait dah start dah, solatlah di rumah kamu. Yang ni memang Nabi pun buat. Bahkan waktu Ibn Abbas menceritakan hadis ni, orang tak suka, orang kata macam mana kau boleh buat macam ni kan. Nabi, betul Ibn Abbas kata, orang yang lebih baik daripada aku, yakni Nabi SAW, dah buat benda ni dah. Jadi macam mana kau boleh kata apa yang aku buat ni salah, sedangkan orang yang lebih baik dan terbaik di kalangan kita dah buat dah pun benda ni. Jadi itu yang Perlis fatwakan. Dan saya baca, saya apa orang kata, kenal lah ada sebahagian daripada AJK Fatwa Perlis. Memang saya peribadi saya kenal, dan saya baca pun conversation ni. Saya baca conversation yang mana Majlis Fatwa Perlis, AJK Fatwa Perlis masukkan ketua pengarah KKM Datuk Nur Hisham tu, Dr. Nur Hisham tu masuk dalam grup dia orang AJK Fatwa berbincang. Dan memang KKM minta kerjasama untuk fatwa dikeluarkan jangan solat Jumaat. Memang KKM menyarankan dan memberi sokongan, tapi malangnya tak dapat kerjasama. Hanya Perlis saja yang berani. Dan tara-tara berani tu pun patutnya malam tu dah keluar, tapi kena tunggu esok jugalah. Pasal apa? Nak berlindung bawah raja kan. Sebab nanti orang boleh marah mufti, orang boleh marah AJK Fatwa, tapi nak marah raja ni susahlah sikit kan. Jadi itu pun orang mengamuk juga, orang marah juga kan. Sebab apa tuan-tuan? Macam Itali lah, sebab ignorant. Macam dekat Korea, dia punya cluster outbreak dia jadi betul-betul teruk. Korea sekarang ni dah mula reducing kan. Tapi dulu dia baru 3-4 hari sudah dia memang top 3 lah Korea ni. Disebabkan ada seorang perempuan pergi servis dekat church, dekat gereja, Sunday service. Lepas tu merempak kepada ratusan bahkan ribuan orang. Jadi kita bayangkan jemaah tabligh kawan-kawan kita ni, kita satu benda yang kita tak boleh nak nafikan, dia orang ni lagi rajin datang ke surau dan masjid berbanding kita lah. Secara umumnya dia orang ni memang ke surau dan masjid pun itu memang tempat dia orang lah. Allah berikan mereka kelazatan beribadah dekat dalam masjid solat jemaah. Jadi istimewa bukan 5,000 sebenarnya, 14,000 kan. Angka baru dah di-reveal. Sebelum ni cakap 5,000 je, sebenarnya 14,000 dekat istimewa. Yang mana dia mengambil masa 2 ke 3 minggu untuk betul-betul nampak kesan coronavirus ni. 14,000 tu, berapa orang pula yang 14,000 ni kenal? Datang ke masjid dan surau, salam, peluk, cium lagu pipi apa benda semua. Masa solat terbatuk, bersin dan segalanya. Memang benda ni menakutkan. Kita takut benda ni memang spread di luar kawalan. Kalau dah di luar kawalan tuan-tuan, kita takut kaki tangan pun tak cukup. Sekarang ni kaki tangan yang bekerja dekat Sungai Buloh, Serdang dan sebagainya, dengan cuti pun tak boleh, kerja round the clock semua kan. Kesian tuan-tuan. Kita kalau doktor ni kita sedap cakap gaji kau besar kan. Tapi dia punya kerja tu pun seksa jugalah kan. Orang kata no pain no gain. Tak adanya orang nak bagi duit banyak buta-buta je, tak. Dan ditambah pula dengan bebanan ni, saya tak boleh nak bayang lah. Balik nak tengok anak pun tak boleh, apa benda tak sempat dan sebagainya. Jadi kita ni kena bantu tim perubatan ni, medical team ni, dengan cara kita jaga social distance. Lepas tu kita mana yang dah terlibat dalam istimewa tu, pergilah bagi tahu, pergilah buat saringan. Kalau dia tak nak, tolonglah laporkan. Kalau ada adik-beradik kita sendiri tak nak kan, kita ni kadang-kadang tawakal tak tentu arah kita ni kan, tawakal tak tentu arah. Tak betul ni. Omar kata keluar dari satu takbir ke dalam takbir yang lain kan? Tak. Nabi ni dekat naik Isra Mi'raj kan, Nabi naik burak sampai dekat Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, siapa lah yang boleh naik burak ni? Nabi sebelum dia naik burak tu tak nak mula-mula. Burak tu tak nak. Lepas tu Jibril tegur. Jibril kata, engkau tak nak bagi, engkau buat macam ni dekat Nabi Muhammad SAW ni. Engkau tak tahu ke dia ni ialah orang yang terbaik, akan menunggang kau berbanding orang yang sebelumnya. Maksudnya burak ni tunggangan Nabi-Nabi sebelum ni. Nabi-Nabi lain dah pernah naik burak. Dan dikatakan Ibrahim pun ketika melawan Ismail naik burak juga. Jadi bila burak tu
dia dah lama kan, jangka masa tu, jarak tu jauh dengan Nabi Muhammad SAW, mungkin 500 tahun dah tak ditunggang. Bila Nabi nak menunggang kembali Buraq tu, dia macam reluctant lah, dia macam tak berapa nak kan. Jibril beritahu ini ialah sebaik-baik manusia, barulah Buraq tu biarkan Nabi naik. Jadi bila sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi tambat dekat tiang di tempat para Nabi menambat haiwan tunggangan mereka. Tuan-tuan, Buraq ni nak ke mana? Buraq ni bukan ada jual kat kedai kan. Buraq ni pun kita pun tak tahu rupanya macam mana. Jangan, kalau dulu, orang dulu kan, ada gambar Buraq kan, gambar Buraq perempuan kepala kuda kan, tu cakap ini Buraq ustaz, tengok hidung ada tindik tak? Ada, itu bukan Buraq tu, itu datang daripada India lah kot kan. Tu gambaran orang sufi kan, yang suka kan, ada kepak apa semua. Tak ada, kita tak tahu macam mana gambaran Buraq ni. Dia kecil daripada kuda, besar daripada baral dan sebagainya, adalah perincian. Tapi kita bukan tahu Buraq ni macam mana. Dan Buraq ni bukan macam binatang kucing tepi-tepi cucuk-cucuk dia datang, tak. Nabi nak naik pun dia tak bagi. Tapi itu pun Nabi tambat. Tambat, faham ke tambat? Tambat ni bahasa Perak ke bahasa nasional? Tak tahu lagi. Ikat dekat tiang kat Masjid Al-Aqsa, menunjukkan tawakal saja tak cukup. Sebab kita kena berusaha, sebab Allah telah menetapkan asbab sunnatullah, yang mana kalau kita makan ubat, hukum alam dia insya-Allah kita baik. Bukan kita kata ubat tu yang ada kuasa, tak. Bukan kan. Nabi pun berubat dan sebagainya. Nabi, kenapa Nabi kuarantin? Kenapa Nabi suruh umat dia kuarantin? Jangan keluar, jangan masuk ke tempat yang ada wabak, dan kalau dah ada wabak jangan keluar kan. Sebab itu ikhtiar kan? Takkan lagi takkan Nabi kalau orang kata, ada pula yang cakap kuman ni pun bertasbih dengan izin Allah, dia tak memberi mudarat. Memanglah dia bertasbih, kalau dia bertasbih sambil pergi kita sakit. Nanti nak meninggal, nanti dia talqin untuk kita agaknya kan, kuman tu kan. Janganlah macam tu. Sebab kalau Nabi sendiri pun tak bagi. Bila Abu Ubaidah Al-Jarrah dia nak pergi ke mana, dia kena ta'un dekat Syria kan, sahabat tak bagi, jangan pergi. Pergi juga, meninggal 10 yang dijamin syurga, yang lebih memahami agama berbanding kita ni. Tiba-tiba kita pula macam, oh tak apa, ini benda baik apa semua. Jangan. Kalau kita tak sayang diri kita pun ambil peduli dengan orang lain. Dosa tuan-tuan, berdosa kalau kita tak pergi cek. Sebab saya tak tahulah, mungkin ada certain information yang KKM tak boleh nak reveal ke apanya. Tapi bila saya baca conversation tu, cukuplah pada saya mengatakan memang patut ditangguhkan atau diganti dengan solat Jumaat dengan solat Zuhur, bahkan di rumah. Kalau lepas ni lah, na'udzubillah tuan-tuan, tapi kalau lepas ni keluar fatwa dekat Selangor ni, solat Jumaat ataupun bahkan solat jemaah pun kita tak payah, kita tak boleh datang, tak apa, redha. Jangan kita nak kata apa ni solat Jumaat tak boleh semua. Ada satu hadis kan, Nabi sebut, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqima sahiha. Bila seseorang hamba tu dia sakit ataupun musafir, maka tertulis pada dia amalan yang dia selalu lakukan ketika dia berada mukim di tempat dia. Sebab tu kita ni waktu hidup ni, kalau kita waktu kita sihat ni, kalau kita selalu tahajud kata ya, ataupun selalu puasa, memang benda tu istiqamah, amalan yang berterusan. Bila kita dah uzur, kita tak dapat nak buat, amalan itu terus tertulis tanpa kita perlu melakukannya. Ini hebatnya amalan istiqamah. Kita tahajud, dalam bila dah tua kena makan ubat yang mana kalau sebelum tidur makan tak bangun-bangun dah sampai subuh kan. Tertulis kita punya tahajud tu setiap malam tanpa kita perlu buat. Dan kalau tuan-tuan, muka-muka ini je lah pun tiap kali saya kuliah kat sini kan, inilah muka-muka yang melazimi masjid dan surau. InsyaAllah daripada hadis ini, kalau kita dihalang daripada melakukan solat jemaah di surau ni, tuan-tuan telah diberikan kerehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat di rumah dengan isteri. Yang mana ada isteri tu solat di rumah kan, berjemaah ke tak berjemaah ke, tapi tertulis yang tuan-tuan datang melazimi surau. Sebab kita terhalang, bukan kita tak nak datang, kita terhalang. Dan ini amalan berterusan yang kita lazimi, akan tertulis pahala kita secara percuma. Ini rahmat Allah. Allah rugi ke? Allah tak rugi tuan-tuan. Jadi kalau tiba-tiba keluar arahan, usahlah kita merayan
dekat Facebook. Saya tengok kalau ustaz pun ada, ya Allah, sedih saya tengok kan. Apalah yang kau belajar ni? Saya ni ustaz cak ayam pun saya tahu benda ni kan. Kau yang cerdik-cerdik ni takkanlah tak boleh tangkap benda ni kan. Tapi kadang-kadang tu dia sentimen lain lah. Dia bukannya pasal tak faham, dia buat-buat tak faham kan. Tapi kalau geng kita yang keluar fatwa tu, kita sukalah. Kalau geng orang lain, tak kisahlah lain bendera ke, lain metodologi ke, lain manhaj ke, apa benda semua kan. Mulalah kita asyik nak bangkang je. Siapa Tompel kata kan, bila nak habis kerja nak bangkang je kan. Terimalah dengan hati terbuka. Bahkan kalau tertulis bahawa macam saya cakap tak boleh datang, minta-minta tak jadi tuan-tuan. Tapi kalau jadi, tuan-tuan telah diberi kelihatan untuk berehat di rumah, tak perlu keluar datang solat berjemaah, tetapi ditulis pahala 27 kali insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung babul ikhlas wa ihdarin niyat fi jami' al-a'mal wal aqwal barizah wal khafiyah. Bab membicarakan ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan dan perkataan yang dizahirkan atau yang disembunyikan. Dan Al-Imam Nawawi sebagaimana saya sebut sebelum ni, dia ambil resam Imam Bukhari, yang mana kalau boleh dia akan letak ayat Quran sebelum membahaskan tentang hadis tu. Itu biasanya Imam Muslim dia buat kaedah. Imam Bukhari juga. Imam Bukhari pun guru Imam Muslim juga. Dan dalam kitab ni dia masukkan surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Kemudian Imam Nawawi bawa dalam surah Al-Hajj, daging darah binatang korban atau hadiah itu tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai ialah taqwa, dan beberapa ayat Quran yang lain yang mana menunjukkan kepentingan ikhlas yang bergantung kepada kesucian tauhid juga. Ikhlas ni sebenarnya merujuk kepada tauhid. Kalau kita sebut surah Al-Ikhlas, sebab kita ni Al-Ikhlas, perkataan ikhlas itu telah dimelayukan dan konteksnya telah sedikit berubah kan. Apa yang kita faham tentang ikhlas, bagi itu memang ikhlas lah bahasa Melayu kan, ikhlas bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab, istilah syarak, ikhlas ini merujuk kepada tauhid kita juga, yang mana kita hanya mentauhidkan Allah satu. Allah itu satu dan tidak mensyirikkan. Sebab itu surah Al-Ikhlas disebut surah Al-Ikhlas, surah yang mana ianya mengandungi meliputi 1/3 Quran. 1/3 Quran sebab apa? Dalam Quran 1/3 cerita pasal tauhid, 1/3 cerita pasal kisah orang-orang terdahulu, 1/3 cerita tentang halal haram. Jadi bila kata Al-Ikhlas itu 1/3 daripada Quran, bermaksud surah Al-Ikhlas itu merangkumi tentang akidah yang sempurna kan. Sebab tu ada orang kata nak buat shortcut, kalau nak khatam Quran bacalah 3 kali Ikhlas, jadilah khatam. Tak betul tu. Itu tak betul. Itu tak tahulah nak ngelat macam mana orang nak ngelat kan. Mana maunya kan. 1/3 tu maksudnya menceritakan tentang tauhid. Itu surah Al-Ikhlas. Dan ikhlas itu merujuk kepada tauhid. Dan setiap nabi menyuruh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mungkin dengan syariat yang berbeza. Akidah tetap sama, syariat berbeza, akidah tetap sama. Menyembah Allah sahaja tak cukup, tapi hendaklah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini konsep yang kita kena faham. Sebab orang musyrik juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrik disebut orang musyrik sebab dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan haji, dia memuliakan Kaabah, bahkan bila Kaabah tu dah bila nak roboh kan, kisah apa tu, nak membina semula Kaabah tu, bila Kaabah lepas banjir kan, waktu zaman sebelum kenabian kan, takut semua pakat-pakat takut nak meletakkan kembali, nak membina balik Kaabah tu, sebab takut nanti
kena bala, sebab mereka percaya itu rumah Allah dan mereka percaya Allah berkuasa. Tapi pada masa yang sama mereka mensyirikkan Allah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita ni Islam, tidak cukup kita mengaku Islam dan kita beribadah kepada Allah, tapi kena pastikan kita punya kehidupan ini tidak contaminated dengan kesyirikan. Tak boleh tercemar dengan kesyirikan. Hari ni macam-macam isu syirik ni. Kalau nak cerita isu akidah ni pun sebenarnya sedap juga kan. Syok lah cerita. Bukan apa, sebab untuk kita muhasabah diri kita. Dekat mana ruang-ruang syirik yang mula masuk dalam hati kita ni, dalam amalan, dalam masyarakat ni. Yang ni banyak pun. Banyak. Terlalu banyak. Sebab tu kitab tauhid ni, kitab akidah ni kalau kita bahas berbulan-bulan, bertahun-tahun tak habis-habis pun. Sebab Iblis ni beratus-ribu tahun kot pengalaman dia. Kan? Jadi dia tak dapat masuk tang ni, masuk tang ni, tak dapat masuk tang ni, masuk tang ni, tak dapat masuk tang ni, masuk tang ni. Macam contoh sekarang ni riak kan. Riak ni ialah syirik yang cukup mudah untuk iblis gunakan. Riak ni syirik kecil yang merosakkan akidah juga. Sebab kita beribadah itu tidak murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunjuk dekat orang lain juga. Sebab tu riak ni disebut sebagai syirik kecil. Hari ni iblis menggunakan perantara yang paling mudah untuk membuka pintu riak, iaitu media sosial. Kan? Sebab tu iblis dia tak perlu menghalang tuan-tuan datang ke masjid. Datanglah. Orang datang 5 kali sehari semalam, tuan-tuan datang 10 kali sehari semalam. Datanglah. Orang kan maksimum paling cepat khatam 3 hari sekali, tuan-tuan khatam 3 kali sehari. Buatlah. Tapi kalau iblis berjaya membuka pintu riak dalam diri kita ni, maknanya iblis telah berjaya menghapuskan semua amalan yang kita buat tu, tak kira besar mana pun. Sebab tu bahaya. Sekarang ni media sosial kan, Facebook ni, Twitter, Instagram dan sebagainya. Kalau dulu kalau kita nak riak kena tunggu siang jumpa kawan-kawan. Sekarang ni terbangun tengah malam pun boleh riak. Bangun tengah malam terkejut, subhanallah, update. Terbangun tengah malam, dapat satu mimpi, tapi sebelum tidur aku telah mengambil wuduk. Mungkin ini mimpi yang firasat sebagaimana disebut oleh Nabi SAW kepada orang beriman. Mengaku beriman dah, pukul 4 pagi boleh buka pintu riak. Kita pula mungkin terjaga juga ke kan, gatal tengok scroll, tengok status dia naik kan. 4 pagi, 3 pagi pintu riak itu boleh dibuka. Begitulah bahayanya permainan iblis pada zaman sekarang ni. Di hadis yang pertama tuan-tuan, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni hadis yang sangat masyhur, tapi hadis ni bukan hadis mutawatir. Sebahagian orang tersalah anggap mengatakan hadis ini mutawatir sebab hadis ini masyhur. Sebenarnya ini hadis ahad, daripada satu jalan sahaja. Daripada satu jalan, daripada Yahya, rasanya Muhammad bin Yahya, saya kena check balik. Tapi daripada satu orang tu baru berpecah pada banyak perawi. Jadi ini disebut sebagai hadis ahad. Tapi disebabkan semua perawi itu perawi yang thiqah, jadi hadis ni diterima. Dan hadis ni kenapa orang sangka mutawatir? Sebab banyak kitab-kitab ditulis meletakkan hadis ini sebagai hadis pertama. Hadis ni daripada Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Dia menggelarkan diri dia Amirul Mukminin sebab sebelum tu tak ada istilah Amirul Mukminin. Tak ada Amirul Mukminin Abu Bakrin As-Siddiq, Abi Bakrin As-Siddiq, tak ada. Sebab Abu Bakar menggunakan gelaran Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Umar lepas tu dia gelar, awal-awalnya dia gelar Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Umar pernah terfikir, kalau lepas ni Khalifati Rasulillah, Khalifati sampai bila nak habis ni kan? Kebetulan ada seorang pergi yang waktu tu datang berjumpa dengan Umar, dia panggil
Umar dengan gelaran ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ketua kepada orang-orang beriman. Umar tersentak dan Umar kata, panggilan ni bagus sebab aku ketua engkau dan korang ni memang orang yang beriman. Jadi ini panggilan yang sesuai. Dan Umar lah yang memulakan gelaran Amirul Mukminin. Jadi hadis ni dalam sanad dia ditulis an Abi Hafsin Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Abi Hafsin ialah gelaran dia, Abu Hafs sebagaimana saya pernah sebut dekat sini, gelaran kunyah kan. Kunyah, Nabi pun ada kunyah Abu Qasim. Jadi kita pun boleh pakai kunyah tu. Kalau orang kata ialah mengaku Arab, tak apalah, biar lantak kan. Serupa juga kita pakai jubah, acah-acah Arab celup dan sebagainya. Kita mengarabkan diri kita bukan sebab kita nak jadi Arab. Kalau kita tengok perangai Arab pada hari ini, kita pun tak nak jadi Arab kan. Setengah orang tak pernah pergi ke Mekah. Pergi Mekah, dia nak berapa? Saya pernah tengok depan mata saya, nak beramah mesra pula dengan orang Mekah, orang Arab ya. Dia pergi pegang kain jubah Pak Arab tu, kain ni cantik, pegang, cakap Arab pun tak erti, saja dia pegang, nak buat mesra, betul. Pak Arab tu pusing belakang, tanya dia kenapa kan. Tu dia cakap kain ni bagus. Mengamuk Arab tu. Kita ni ingat Arab kan. Orang Arab, Nabi diutuskan di kalangan orang Arab. Mestilah orang Arab ni bagus pun, tak ada ianya. Kalau kenal orang Arab, kita pun tak nak jadi Arab. Sebab apa? Bukan semua lah, tapi secara umumnya Arab ni tak syok. Akhlak dia orang ni tak syok. Setakat ni lah kan. Yang bagus-bagus. Kalau syekh-syekh apa semua memang bagus. Dan dari segi akidah, dari segi ibadah memang superb. Jauh kita tinggal. Tapi dari segi akhlak teruk lah kita ni kan. Kalau buat kereta tu kan, tong sampah ialah seluruh muka bumi kecuali dalam kereta dia. Kereta dia tak boleh buang sampah, tapi seluruh permukaan bumi ialah tong sampah. Kita tengok gayat buang Kalau kita kat sini buang, saya adalah pernah buang depan anak saya, buang kertas coklat kan, buang keluar. Abi, kenapa buang? Ulah rasa berdosa benar rasanya kan. Saya pun tak patutlah buang, jarang juga saya buang, tapi entah macam mana buang, ada datang setan itu kan. Saya buang macam tu. Anak saya terkejut. Tapi kalau saya rasa anak saya pergi negara Arab, dia mungkin mati kat situ lah kot, terkejut, kena heart attack. Sebab bukannya apa, lapik coklat ni. Kadang-kadang box Al-Baik tu, Kentucky punya box tu, dia campak macam tu je. Macam tu kau campak tengah jalan, subhanallah. Jadi kita bukan nak jadi Arab sebab kita suka Arab. Kita mengarabkan diri sebab kita cinta pada Nabi, dan insya-Allah kita akan ada ganjaran dia. Dan kunyah ni pun sunnah Nabi tuan-tuan, walaupun bukan disyariatkan. Jadi Abu Hafsin Umar Al-Khattab, hadis ini Umar baca ketika di atas mimbar, ketika dia sedang berada di atas mimbar membaca khutbah. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ada 3 tafsiran. Pertama, niat diperlukan untuk membezakan sesuatu perbuatan sama ada menjadi adat atau ibadat. Jadi kalau niat kita itu tidak kerana Allah, tak dapat pahala. Yang kata innamal a'malu binniyat ni, innamal a'malu binniyat, segala amalan itu bergantung pada niat. Maknanya niat itu akan memberi gambaran, memberi kaitan dengan pahala. Kalau apa saja yang kita buat, kita akan dapat pahala. Tapi tafsiran pertama, ada 3 tafsiran masyhur. Yang pertama, niat diperlukan untuk membezakan sesuatu perbuatan sama ada adat atau ibadat. Kalau benda itu sekadar ibadat kita, memang rutin kita, tanpa kita memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas tak ikhlas niat kita ni, rosak dan sebagainya, makanya ia tidak menjadikan ianya satu pahala. Sedekah itu sebab semua orang sedekah, kita pun sedekah lah. Jadi itu tidak menjadikannya pahala. Itu tafsiran pertama. Yang kedua, setiap amalan itu sepatutnya dimulakan dengan niat, tak kira ibadat ataupun adat. Sebagai ulama kata, hadis ini merujuk pada apa saja yang kita buat, termasuk ibadat ataupun adat. Kalau kita buat dengan niat, kita akan dapat pahala. Adat pun kalau kita buat dengan niat yang betul, kita akan dapat pahala. Yang tafsiran pertama tadi, adat tak dapat apa, hanya ibadat aja dapat pahala, adat tak dapat apa. Dan tafsiran ketiga, ganjaran sesuatu pahala itu bergantung kepada niat. Yang ini tafsiran paling betul. Apa saja yang kita buat pun ganjaran dia bergantung kepada niat.
walaupun kita semuanya niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi amalan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi keikhlasan dan kadar niat kita tu akan mempengaruhi ganjaran yang kita dapat. Sebab tu saya cakap, kalau orang menderma 10 juta ringgit untuk buat satu masjid, bandingkan dengan ikhwan kita yang mana dia keluar duit ni, saya selalu sebut contoh ni sebab benda ni dah jadi lama, tapi saya sentaknya sampai sekarang. Saya tengok kawan kita daripada Bangladesh keluar duit daripada handkerchief, kan, sapu tangan, keluar tarik duit RM1 dia ada tuan-tuan dalam tu dengan duit shilling. Dia ambil separuh, dia masukkan dalam tabung waktu solat Jumaat. Sedih dia. Saya waktu tu yang buatkan saya tak boleh lupa, sebab waktu tu saya datang dari rumah cuti ke apa saya tak ingat lah, tapi memang saya terlupa pun nak bawa duit, tak terfikir pun nak bawa duit untuk sedekah. Dia keluar, saya terasa betul masa tu kan, ini Tuhan nak penampar muka aku ni. Malu dengan diri sendiri kan. Isu tolak tabung tu cerita lain lah, waktu khutbah ni cerita lain, tapi maksudnya dia boleh keluar duit untuk sedekah. Dan saya pernah tengok letak RM10 ambil baki, tuan-tuan, wallahi. Mungkin itulah duit dia nak makan. Kalau dia letak RM10 dia tak makan lepas solat Jumaat tu, dia terpaksa ambil baki. Kita malu tak rasa nak ambil baki? Malu, tak letak langsung lah, simpan dia RM10 tu, takkan nak ambil baki. Tapi dia nak juga sedekah, tapi dia nak juga baki tu, dia ambil. Saya rasa, ya Allah, hebat. Duit banyak itu, mungkin ganjaran dia lebih besar daripada 10 juta buat masjid dan namakan masjid tu Masjid Abi Maryam. Mungkin tak besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang tafsiran paling rajih di sisi ulama. Dan setiap pelaksanaan, bahkan setiap amalan yang salah pun, kalau dilakukan tanpa niat untuk melakukan kesalahan, makanya ianya boleh dimaafkan. Macam apa? Qatlul khata', tersalah bunuh, kan, bunuh tanpa niat. Kita kan bunuh tanpa niat, kan silap-silap dibebaskan. Padahal kesalahan membunuh, salah lah bunuh orang ni, salah. Tapi dengan berdasarkan hadis ni, amalan bergantung kepada niat. Disebabkan niat itu tak ada untuk membunuh, maka dia tidak dikira sebagai berdosa. Cuma dalam Islam adalah bayaran diat dan sebagainya kan. Tapi kalau family tak nak orang diat, tak apalah, dia maafkan apa semua, Allah akan memaafkan juga. Punyalah pentingnya niat ni. Amalan yang salah pun akan digugurkan hukumannya kalau niatnya tak ada. Jadi apa saja, ini tafsiran yang paling betul lah, ganjaran suatu amalan itu bergantung kepada apa saja niat kita ni. Dan hadis ini juga menjadi satu dalil kaedah fiqh yang paling besar. Salah satu daripada qawaid fiqhiyah al-kubra al-khamsah. Ada siapa yang belajar usul fiqh, dia ada 5 kaedah paling besar dalam fiqh yang kita nak kata apa, sekarang ni kalau kita nak kata gugur solat Jumaat kan, dia ada kaedah fiqh dia. Antaranya saddu zara'i, menutup pintu-pintu kerosakan. Dia pada saddu zara'i ni, dia ada kaedah besar dan seterusnya. Dan kaedah akan kembali kepada 5 kaedah utama. Dia ada 5 kaedah utama yang paling besar dalam usul fiqh. Dan salah satu kaedah paling utama, al-umuri bimaqasidiha. Setiap perkara itu bergantung kepada matlamatnya. Dan dalil dia ialah hadis innamal a'malu binniyat. Dalil dia innamal a'malu binniyat. Dan juga hadis ni juga menjadi dalil umum kepada talaffuz bin niat, melafazkan niat dalam setiap amalan. Pendapat yang mewajibkan melafazkan niat sebelum melakukan amal ibadah seperti solat dan lain-lainnya sebenarnya berpunca daripada pandangan Abu Abdullah Az-Zubairi dari kalangan ulama Syafi'i. Beliau dikatakan tersalah sangka dengan pandangan Imam Syafi'i yang mewajibkan niat dalam setiap ibadah yang akan dikerjakan. Imam Syafi'i kata, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza wa in yatalaffaz wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin naqd." Tidak berniat untuk haji dan umrah. Jika berniat untuk haji dan umrah diharuskan sekalipun dilafazkan, dan ianya tidak seperti solat yang mana ianya tidak sah kecuali dilafazkan. Jadi perkataan
nuqt ni, lafaz dilafazkan ni, Imam Az-Zubairi menyebut ianya bermaksud lafaz niat sebelum solat. Maksudnya Imam Syafi'i kata haji dan umrah ni diharuskan, jika berniat untuk haji dan umrah diharuskan sekalipun dilafazkan, boleh walaupun kita lafazkan, tak macam solat. Maksudnya haji dan umrah kalau tak lafaz masih lagi dihitung, tapi kalau solat kena lafaz. Imam Syafi'i kata sebenarnya maksud Imam Syafi'i kena lafaz itu merujuk pada lafaz takbiratul ihram, lafaz takbiratul ihram. Tapi Imam Az-Zubairi menyebut maksudnya kena sebut niat tu, lafaz tu ialah niat. Takbiratul ihram tuan-tuan ialah rukun. Kalau tuan-tuan tengok orang solat, kita berhenti azan kita sambung lagi sikit je lepas ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Raditu billahi rabban bismillah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imam Nawawi kritik pandangan Az-Zubairi yang mengatakan kena lafaz niat sebelum solat ataupun ibadah lain seperti puasa dan sebagainya. Walaupun sebagai ulama lain merajihkan pandangan tu sunat untuk melafazkan niat, tapi Imam Nawawi, saya sebut ni sebab Imam Nawawi sendiri kata tak perlu untuk melafazkan niat, sebab nutq tu merujuk kepada takbiratul ihram. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang solat, dia takbiratul ihram, dia hanya angkat tangan, mulut dia tak bergerak, solat tu tak sah tuan-tuan. Sebab takbir
melafaz bila kita sebut takbir atau ihram bukan angkat tangan. Angkat tangan itu sunat. Tapi takbir itu ialah menyebut kalimah Allahu Akbar. Ini rukun qauli. Dan sekurang-kurangnya mulut mesti bergerak. Sebab para sahabat nampak janggut Nabi bergerak-gerak ketika membaca rukun qauli kan. Janggut Nabi itu gerak-gerak. Maksudnya dia tak boleh sikit-sikit sangat pun tak. Sebab tu dia sebatas pendengaran. Tapi setengah orang ni dia sikit-sikit pun dia boleh dengar kan. Benda ni very subjektif lah. Kuat sangat pun ganggu orang. Tapi takbir atau ihram tak salah lah dikuatkan sikit. Sebab semua orang akan bertakbir pada waktu yang sama. Jadi takbir ihram sekurang-kurangnya mulut mesti kena bergerak, janggut ni bergerak. Kalau dia macam ni je, solat dia tak sah kan? Tak sah. Kena bagi tahu, kena betulkan. Bahkan kalau dia tak angkat tangan, Allahu Akbar, solat dia sah. Dia terus dekat, Allahu Akbar, sah solat dia. Sebab dia telah menunaikan rukun qauli, iaitu melafazkan takbir atau ihram. Jadi takbir atau ihram ini yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kalau tak sebut tak masuk. Kalau haji dan umrah tak sebut tak apa lagi. Kan? Allahumma labbaika Allahumma umrah kan? Labbaika Allahumma hajjan. Kan kita kalau sebelum buat umrah haji kita baca niat tu kan? Tak sebut pun tak apa sebenarnya. Tapi solat kena sebut. Sebut tu bukannya lafaz niat usolli dan sebagainya. Cuma kalau nak sebut, kalau nak berpegang pada sebahagian pandangan ulama yang kata nak sebut tu terpulanglah. Macam saya memang tak sebut. Tapi tuan-tuan janganlah menyesatkan saya dan mengatakan solat saya tak sah lah kan. Sebab Imam Nawawi sendiri kata tak ada pun. Sebab tu kalau usolli ni, kalau kitab fiqh mazhab memang tak jumpa. Cuma kitab-kitab yang kemudian ni kita je. Dan tujuan dia untuk membantu kita masuk niat kita tu kan. Cuma benda tu buat lagi complicated lah. Sebab tu kalau macam niat, contoh yang saya suruh bagi paling best, puasa. Niat nak puasa, bangun pagi pukul 5 pagi, makan baik punya bantai, nasi biryani pergi beli malam tadi, dah kenyang apa semua, duduk kejap, isap rokok pula kan. Siapa isap rokok dah, pom, dah habis, kena pula kopi, pom azan. Azan okay. Lupa niat. Dia lupa nak sebut nawaitu saum ghadin tu kan. Dia sebenarnya dia puasa ke tak? Dia sah ke tak puasa tu? Dia sah lah. Dia bangkit tu, dia bangkit makan tadi sebab dia nak puasa esoknya. Bahkan kalau dia tidur, dia nak sahur, tapi bangun-bangun dah subuh, Allah tak sahur, tapi dia ada niat tak nak puasa. Dia ada niat, cuma dia tak sebut aja. Dan kadang-kadang masalah niat ni jadi beban ni. Aku tak niat tadi, yang aku melantak sepinggan tu apa kan? Tadi tu sahur, tapi aku tak niat nak puasa. Engkau makan tu untuk apa? Untuk puasa lah esok. Serupa juga bila orang was-was kan. Tuan-tuan tengok orang was-was kan. Usalli. Kita nak baca Fatihah, dia usalli kan. Lepas tu bila imam nak rukuk, dia terus usalli rukuk. Habis, complete masuk kan. Dia dapat pula masuk. Sebab tu syaitan menggunakan talafuz bin niyah ni untuk meragu-ragukan kita. Kan? Dan Quran dah sebut dah was-was bisikan syaitan ni kan. Was-was bisikan syaitan ni dalam surah An-Nas tu Allah dah sebut dah. Jadi benda tu yang syaitan pakai. Cuba kalau tak perlu lafaz niat ni, kalau pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, imam kan, Stawu sufufakum, Allahu Akbar. Bila dia usalli ni? Kan tak ada pun usalli. Imam tu. Sebab memang tak ada. Orang sana pun terus semua Allahu Akbar, serentak aja. Kita kat Malaysia, Allahu Akbar, usalli, bismillah, macam-macam bacaan. Macam-macam bacaan. Dia jadi variety lah sikit kan. Beza dengan tanah Arab. Biasanya sebab dia orang tak baca pun benda tu. Sebab niat tu di hati. Niat tu ini yang disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab Muhadzab ni kitab utama fiqh mazhab Syafi'i, yang mana disyarahkan oleh Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab. Yang lepas tu orang tak tengok dah kitab Muhadzab, orang tengok kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saya rasa dia dah sebut dah bulan lepas rasanya. Jadi ini cerita lafaz niat lah kan. Dan perbincangan kita insya-Allah kita akan sambung kemudian dalam kuliah lepas ni. Cuma saya akan panjangkan hadis ni sebab tak semua hadis kita akan panjang lah. Tapi hadis ni penting tuan-tuan. Imam Ahmad ada sebut dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam kan. Dia kata usul Islam ala salasati ahadith. Usul Islam ni daripada 3 hadis saja.
Yang pertama, hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis kedua. Dan hadis ketiga daripada Nu'man bin Bashir, halal bayin wal harama bayin. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antaranya ialah mutasyabihat dan sebagainya. Jadi Imam Ahmad sebut ini tiga ialah inti utama Islam. Sebab tu kalau kita tengok orang syarah hadis 40 pun, hadis yang pertama ni kita akan konsentrate lebih, sebab intipati dia banyak yang boleh kita keluarkan. Ada seorang profesor dekat UIA, antara pakar hadis UIA lah, Abu Laith kan, pernah mensyarahkan hadis ini selama 12 jam. 4 kali kuliah, setiap kuliah 3 jam, 4 kali 3 12 jam. Cerita pasal hadis ni aja. Cerita pasal hadis ni. Sebab hadis ni merangkumi, sebagaimana Imam Ahmad sebut, 1/3 daripada Islam. Imam Abu Daud sebut rubu', 1/4 daripada Islam. Hadis ni. Jadi hadis ni penting dan kita akan kupas semuanya. Kita sentuh jugalah nanti insya-Allah kenapa Imam Ahmad kita 1/3 ni, 1/3 ni kenapa mula semua. Kita akan sentuh insya-Allah. Dan antara yang lebih penting yang mungkin kita boleh ambil mutiara daripada hadis ni, antara perbahasan yang kita sebut sebagai niat menghalalkan cara kan. Niat menghalalkan cara atau niat tidak menghalalkan cara. Mana satu? Yang masyhur memang adalah kaedah niat tidak menghalalkan cara. Tapi sebenarnya banyak aja dalam Islam ni niat menghalalkan cara. Niat untuk mencapai matlamat menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara. Contoh mengumpat haram kan? Mengumpat haram. Tapi kalau mengumpat yang dibenarkan syarak, sebagaimana digaris oleh Imam Nawawi, boleh. Niat kita mengumpat bukan sebab kita nak makan daging dia. Nampak daging ni pun mandi pun jarang kan, busuk buat daging ni. Kita tak nak makan daging dia, tapi kita mengumpat sebab demi agama contoh. Bila saya pernah sebut tu kat sini, kesesatan ikhwan kita lepat, fatwa dah keluar pun, sesatnya dia kan, lepat. Kita kena sebut sebab kita takut orang terima pengajaran dia, ilmu yang dibawa. Bahaya. Ini bukan mengumpat, bukan saya benci dia, saya tak kenal pun dia, tapi apa yang dibawa tu sangat bahaya. Termasuk juga Ustaz Wan Hizam, fatwa dah keluar, beberapa negeri dah keluar. Kalau ada jemput Ustaz Wan Hizam kat sini, jangan jemput dah. Kan? Dah lama dah kami sebut. Alhamdulillah, fatwa dah keluar. Banyak dah. Beberapa 3-4 negeri dah saya tahu menghalang Ustaz Wan Hizam daripada memberi kuliah sebab apa yang dibawa itu menyimpang jauh daripada ajaran Islam. Ini bukan kita mengumpat sebab kita benci dia, tak. Tapi sebab niat kita untuk mencapai matlamat memelihara agama. Jadi niat menghalalkan cara tak? Menghalalkan cara. Kan? Macam serupa juga sangka buruk. Haram. Tak boleh sangka buruk. Dalam Quran surah Hujurat sebut tak boleh sangka buruk. Tapi polis kalau dia tak bersangka buruk, jenuh kita. Kan? Buka bonet belakang, apa ni encik sangka buruk dengan saya? Oh ya, Islam tak bagi. Tak bagi, saya nak jalan. Jenuh. Sebab polis ni dia dah ada insting sangka buruk, tapi insya-Allah dengan orang yang betul lah. Kan? Dia tengok, kita pun heran, roadblock, macam mana dia boleh tangkap orang tu? Tapi sebab dia ada sangka buruk tu, dia tengok, ish, dia ni kan, dia tak berdosa kan, dia hanya buat kerja dia untuk menghalang jenayah. Serupa juga apa, menipu dekat medan perang kan, nipu bini. Ada kadang-kadang nipu bini boleh, menipu bini yang dibenarkan. Yang ni menarik ni, tapi ni kena betul-betul sebut sebab sekarang disalahgunakan pula. Tapi bolehlah, niat itu sebenarnya boleh menghalalkan cara dalam setengah urusan, dan benda ni boleh dikeluarkan, mutiara-mutiara ilmu ni hanya melalui hadis Umar Al-Khattab ni. Sebab tu yang Profesor Abu Laith ni berjam-jam cerita pasal hadis ni aja. Ada orang cakap apa lagi nak ada cerita ni? Oh, setiap kalimah itu boleh dikeluarkan ilmu yang meliputi 1/3 daripada bahagian agama Islam, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya mohon maaf tuan-tuan kalau saya ada salah kata dan sebagainya. Satu lagi peringatan yang saya lupa tadi, kalau kita dibatuk, demam dan sebagainya, walaupun kita tak ada COVID-19 tu insya-Allah, tapi jangan datang jugalah jemaah. Sebab makan bawang pun tak boleh datang masjid. Sebab apa tuan-tuan? Bukan sebab Nabi cemburu merasa makan bawang, tidak. Tapi sebab Nabi tak nak orang lain rasa tak selesa kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar lain, tak niat takbiratul ihram. Dia Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Bau itu membuat orang tak selesa. Di saat-saat virus tengah merebak ni, kan? Kita Allahu Akbar, orang sebelah. Oh. Saya baca satu status Facebook, kawan saya tulis, boleh pula khatib ni sebelum khutbah dibatuk kat atas tu.
Kita elakkanlah. Kalau orang kata kalau nak ni tekak ni dia lain lah kan. Ni kalau batuk sungguh kan. Duk datang janganlah. Janganlah. Sebab kita buat orang tak selesa. Bukan kita kata you ni ada COVID-19 ni, tak. Tapi kita buat orang tak selesa. Betul bersin-bersin. Kadang-kadang tak ada bersin ni. Kan dah ada keluar perkeliling macam ni kan. Tutup ni bukan macam ni. Ini gaya je, tak betul pun. Tak betul. Acung, tak betul. Tutup dengan lengan kita ni. Tapi kalau dah dia masuk sup, lebur. Keluar pula, nampak pula. Janganlah datang. Sebab kita mengambil intipati ibrah Nabi. Bila Nabi tak bagi kita datang kalau kita makan bawang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.